Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama untuk kita menaikkan salat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya insya-Allah kita akan mendengar sedikit majlis ilmu yang akan disampaikan pada malam ini. Jadi sekali lagi saya menggantikan Sabria atau Dr. Amin malam ni Dr. Amin. Jadi saya telah dipanggil oleh jawatan kuasa masjid untuk menggantikan Dr. Amin. Jadi tuan-tuan, ini merupakan kali yang ketiga saya menggantikan ustaz-ustaz yang sememangnya mengajar di sini. Dan saya bagi baca satu kitab juga lah, tapi kitab ni tak tentu lah, yang panggil ada, yang tak panggil tak ada lah. Baik tuan-tuan, kita baca kitab ni, iaitulah kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang tuan-tuan mesti dah biasa dengar dah tentang kitab ni, iaitu yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, yang mana yang bermukim di Kampung Paluh, Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Baik, jadi sebelum kita memulakan bacaan kitab ini, kita dahulukan bacaan umul kitab kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik tuan-tuan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, pengarang kitab ini memulakan penulisan kitab ini dengan berkata Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pengarang kitab ini beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Kullu amrin dhi balin, tiap-tiap perkara yang mempunyai cita-cita, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terpotong pada pihak ekornya. Ataupun dalam satu riwayat fahuwa aqta, dan satu riwayat fahuwa ajzam, terpotong. Apa maksud pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sesuatu perkara yang kita buat tutup kita tak mulakan la yubda'u fihi, kita tak mulakan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata terpotong. Apa maksud terpotong di sini? Iaitulah ulama menghuraikan dengan qalilul barakah. Apa maksud qalilul barakah? Iaitu kurang berkat. Itu maksud yang kata terpotong. Yang kata terpotong di situ qalilul barakah, kurang berkat. Apa maksud berkat? Kita duk sebut tuan-tuan berkat. Tapi apa yang dikatakan dengan berkat? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan pada pihak ketuhanan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kebajikan lagi
bagi orang yang memulakan pekerjaannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah Allah Ta'ala tambahkan lagi kebajikan ke atas kita. Itu yang kata berkat ziyadatul khair al-ilahi. Baik tuan-tuan, dan kalau kita tengok ni tuan-tuan, pada Bismillahirrahmanirrahim ni juga dia ada perkara-perkara yang sunat. Ada 4 hukum pada membicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, dia ada 4 hukum. Yang pertama, hukum dia yang wajib. Wajib kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita yang kata wajib tu, bila kita baca surah Al-Fatihah pada solat kita. Itu wajib. Kalau tak baca bismillah, jadi macam mana dalam sembahyang kita? Tak sah. Itu yang kata wajib. Kemudian hukum yang kedua iaitu sunat. Sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang mana? Pada perkara-perkara yang sunat dan juga perkara-perkara yang harus. Contoh apa yang sunat? Sunat makan buah kurma dan sebagainya. Dan juga disunatkan juga kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang harus, apa dia, kita tidur dan sebagainya. Tidur tu harus. Tidur tu harus. Kemudian makan tu pun harus. Kita minum tu pun hukum dia harus. Tapi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka jadi sunat. Itu dia. Kemudian yang ketiga, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ni juga hukum dia makruh. Makruh ni yang macam mana pula? Iaitulah makruh yang zati, yang memang asal-asal makruh. Bukannya makruh yang baru datang. Makruh yang memang asal makruh. Contoh yang makruh yang asal itu macam mana tuan-tuan? Makruh yang asal ni, minta maaf kalau saya cakap, tengok suami tengok kemaluan isteri ke, yang tu hukum dia makruh yang asal. Bila makruh yang asal, kemudian bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah tu jadi makruh. Itu dia tuan-tuan. Kemudian kalau makruh yang aridi ni tuan-tuan, yang tu tak termasuk. Makruh yang aridi ni macam mana? Kalau macam makan bawang mentah, asal makan tu tuan-tuan, asal makan tu hukum dia harus. Tuk-tuk dia pergi makan bawang. Contoh dia makan nasi dulu, tuk-tuk dia pergi makan bawang pula, bawang yang mentah. Yang tu dia tak termasuk. Kemudian tuan-tuan, begitu juga hukum yang keempat, iaitulah haram. Baca bismillah boleh jadi haram. Apa dia? Iaitulah pada perkara-perkara yang haram. Contohnya berzina ke, mencuri ke. Kalau pi kata Bismillahirrahmanirrahim dulu, tu dia punya beradab, nak mencuri pun beradab juga, nak baca Bismillahirrahmanirrahim juga, yang tu maka jadi haram baca bismillah. Satu haram mencuri tu, yang kedua haram baca bismillah tu, jadi 2 kali haram. Jadi berlapis haram dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi 4 hukum pada membaca Bismillahirrahmanirrahim, iaitulah yang wajib, yang sunat, dan juga yang makruh, dan juga yang haram. 4 hukum ni tuan-tuan pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok juga pada Bismillahirrahmanirrahim, saya dah huraikan pada tuan-tuan pada kuliah yang telah lalu, huraian yang panjang lebar tentang makna Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi saya tak mau panjang lebar sangat lah. Kalau panjang lebar tu boleh dalam bismillah lah kita lagi. Baik tuan-tuan, kemudian bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, barulah ada keberkatan pada setiap apa yang kita buat.
Sebab itulah tuan-tuan, bila pengarang kitab ni mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab itulah nampak keberkatan pada kitab tersebut. Apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala pelihara kitab ni. Kalau tuan-tuan tengoklah kitab karangan ulama-ulama yang terdahulu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, begitu juga dengan karangan daripada ulama-ulama yang lain, yang mana semuanya memulakan karangan kitab mereka itu dengan apa? Dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok tak mana keberkatan dia. Iaitulah Allah Ta'ala pelihara kitab tersebut sampailah sekarang. Cuba tengok kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang ratusan tahun, tuan-tuan, ratusan tahun, yang mana dulu hanya ditulis tangan, ditulis daripada kertas-kertas, orang kata apa, yang tak ada kualiti dah dulu ni. Tapi cuba tengok tuan-tuan, sekarang semuanya dah dicetak, ditaip semula dengan komputer, kemudian ditulis dengan tulisan yang cantik, dengan kertas yang berkualiti, kemudian dijilid pula elok-elok. Padahal karangan tu ratusan tahun yang lepas. Nak menunjukkan kata apa? Berkatnya kitab ni. Tadi berkat. Sebab apa berkat? Sebab yang pertama sekali yang kata tanda kata berkat tu apa dia? Iaitulah memulakan penulisan kitab dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah tuan-tuan, apa-apa kitab pun, apa-apa lah, buku-buku apa lah yang kita nak buat tuan-tuan, tak semestinya buku agama, buku matematik ke, buku sejarah ke, tuan-tuan. Cuba datang muqaddimah tu tuan-tuan, mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kitab tu tak membawa kepada yang haram lah, tak ada perkara-perkara yang haram dalam kitab tu tuan-tuan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan penulisan yang telah kita buat. Tapi tak banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tengok buku-buku yang terkini, kadang-kadang ada yang tulis Bismillah dan kadang-kadang ada yang tak tulis Bismillah. Kadang dia tulis muqaddimah saja, dia tak tulis Bismillah. Sebab itulah tuan-tuan, tulis penting tuan-tuan. Sebab itulah pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini cukup penting. Ramai orang yang kadang-kadang hanya kata Bismillah pada ketika nak makan, kita kata Bismillah pada ketika nak minum, kita kata Bismillah pada ketika nak tidur. Tapi bab-bab nulis kitab ni kadang-kadang terleka, terlupa nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kemudian kita sambung pula. Alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Apa maksudnya tuan-tuan? Puji-pujian itu ataupun segala puji itu, alhamdu, kita boleh kata puji-pujian, kita boleh kata segala puji. Tapi banyak kita kalau terjemah kita pada alhamdulillah ni tuan-tuan, banyak diterjemahkan dengan segala puji. Tak mana duk segala puji itu tuan-tuan? Kalau kita tengok alhamdu maksudnya puji. Yang kata duk kata segala puji itu duk tak mana, yang kata segala tu duk tak mana. Itu dia. Kalau kita tengok tuan-tuan, alif lam pada alhamdu itu, alif lam pada alhamdu itu, alif lam tu menunjukkan lil istighraq. Apa maksud dia? Bimakna kullu, dengan maksud segala. Al tu menunjukkan kata segala. Segala puji bagi Allah. Pasal apa segala puji? Awak puji ni ada berapa? Dia tanya pula. Yang kata puji tu, yang kata segala puji tu, awak puji ni ada berapa macam? Sebab itulah disebut segala puji itu menunjukkan kata puji itu ada 4 bahagi. Apa yang pertama? Puji yang pertama iaitulah puji Allah kepada makhluknya. Itu dia. Puji Allah kepada makhluknya. Itu puji yang pertama.
Sebagai contoh, dalam ayat Quran menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba iaitulah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu Allah Ta'ala puji kepada hamba-hamba dia yang banyak bertaubat. Kemudian yang kedua iaitulah puji Allah kepada diri dia sendiri. Puji Allah kepada diri dia sendiri. Seperti mana dalam ayat Quran banyak menyebut, tuan-tuan, wallahu ala kulli syai'in qadir wa huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa huwas sami'ul basir, ya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu semua, tuan-tuan, ayat-ayat yang menunjukkan kata Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Itu bahagi yang kedua. Bahagi yang ketiga iaitulah puji hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang kita selalu duk berdoa pada muqaddimah kita, muqaddimah doa kita, alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin. Kita tu semua puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tu semuanya puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu pada bahagi yang ketiga. Dan yang keempat iaitulah puji hamba kepada hamba, puji makhluk kepada makhluk. Seperti mana kita puji kepada kawan kita, oh hang segak hari ni, kita puji kereta kawan kita ke? Tu dia, tuan-tuan. Yang tu puji makhluk kepada makhluk. Kemudian, tuan-tuan, sebab itulah dikatakan segala puji itu, yakni segala puji yang empat itu. Ni tu maksud kata segala puji. Bila kata segala puji itu maksudnya segala puji yang empat perkara tu lillah, semuanya bagi Allah. Pasal apa yang kata bagi Allah? Kalau kita tengok pada bahagi yang pertama, puji Allah kepada hamba dia. Hamba tu siapa bagi jadi? Allah. Jadi sebenarnya puji itu berbalik kepada dia. Kemudian puji hamba kepada makhluk, puji hamba kepada Allah. Jadi puji itu balik kepada Allah Ta'ala juga. Kemudian yang keempat, puji Allah kepada diri dia sendiri. Jadi puji itu balik kepada diri dia juga. Dan yang keempat iaitulah puji hamba kepada hamba, itu puji makhluk kepada makhluk. Makhluk dengan makhluk siapa bagi jadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya puji itu juga balik kepada Allah. Sebab itulah dikatakan alhamdulillah. Segala puji yang empat itu semua balik kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab semua makhluk tu tak kira lah diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga makhluk. Makhluk ni semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya puji-pujian itu semua balik kepada Tuhan. Itu dia. Sebab tu kita duk baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Allah Tuhan sekalian alam. Kita duk kata segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita tak faham apa yang maksud kata segala puji bagi Allah tu. Itu dia. Lepas tu kata segala puji ni ulama kata ada 4 benda tu. Jadi tuan-tuan kena tahu yang tu. Baik tuan-tuan. Kemudian puji-pujian itu bagi Allah alladzi amarna bima'rifatihi, yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia. Mengenal akan siapa? Mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhid akan dia, yakni dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, memerintahkan kita supaya apa? Kenal akan dia.
Sebab itulah dalam ayat Al-Quran menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita mengaji, suruh kita kenal Tuhan. Sebab ayat Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa dah. Mau tak mau wajib kita kena belajar. Yang tu individu tuan-tuan, yang tu individu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sebab itulah dalam kitab matan Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Dan wajib syarak atas tiap-tiap mukallaf bahawa dia mengetahui barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga barang yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga barang yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia wajib pada syarak. Jadi fa'lam, maka ketahuilah. Bila kata ketahuilah tuan-tuan, maksudnya kena belajar. Kena belajar. Sebab apa? Sebab nak mengetahui ni tuan-tuan, macam mana kita nak mengetahui? Kita nak mengetahui ni dengan jalan apa? Kita nak mengetahui ni dengan jalan kita apa? Dengan jalan kita belajar. Jadi belajar itu ikhtiar dan usaha kita. Mengetahui ini ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala dia tak ilhamkan ilmu pengetahuan kepada kita, melainkan dengan cara kita mendalami ilmu, dengan cara kita menuntut ilmu. Tak ada, jarang-jarang orang dapat tuan-tuan main duk lena, tengah duk lena duk boleh alim ilmu tauhid. Tak ada. Lena saja tuan-tuan, sedang-sedang alim ilmu fiqh. Ada tuan-tuan? Tak ada. Melainkan tuan-tuan semuanya dengan jalan kita menuntut ilmu. Itu kata cukup penting. Cukup penting menuntut ilmu ni tuan-tuan. Kalau kita tak belajar habis. Sebab itulah wajib belajar ilmu tauhid. Yang paling atas sekali wajib kena belajar ilmu tauhid, dan yang kedua ilmu fiqh, dan juga yang ketiga ilmu tasawuf. Kalau tak ada ilmu ni tuan-tuan, takut kita jadi rosak binasa. Rosak dari segi apa? Rosak dari segi rohani kita. Habis semua jadi apa? Jadi sesat belaka. Yang tu yang kita takut tuan-tuan. Sebab itulah kita kena mengaji fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab tu kata yang puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia, yang dia mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentauhid akan dia, dan nak mengesahkan Tuhan. Macam mana kita nak mengesahkan Tuhan kalau kita tak menuntut ilmu belajar dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana kita nak tahu? Kalau kita tak mengaji sifat wahdaniyah tuan-tuan, bolehkah kita nak mentauhidkan Allah? Tak boleh. Kita mungkin dengar orang kata, oi kita kena mentauhidkan Allah, Allah Ta'ala ni satu saja. Tapi kalau hakikat tuan-tuan belajarlah ilmu mengaji sifat wahdaniyah tuan-tuan, perbahasannya cukup tinggi, perbahasannya cukup panjang. Sebab sifat wahdaniyah ni pun, kalau kita mengaji sifat wahdaniyah ni tuan-tuan, dia yang kata esa Tuhan Allah Ta'ala satu dari segi apa? Dia ada tiga bahagi. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al, asa pada perbuatan. Asa pada zat macam mana? Kita boleh abang tu Tuhan satu lah, boleh cerita macam tu lah tuan-tuan.
Itu dia. Yang kata esa pada sifat tu macam mana pula? Yang kita mengaji sifat Tuhan tu banyak. Tu macam mana kita nak mengesakan sifat Tuhan, dan sifat Tuhan pun banyak. Itu dia. Dan juga macam mana kita yang kata esa pada perbuatan tu macam mana pula? Itu dia. Tu semua tu dengan jalan apa? Jalan kita menuntut ilmu. Ilmu tauhid tu cukup penting, tuan-tuan. Sebab tu kata dan mentauhid akan dia wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala itu esa, tidak ada syirik baginya. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang bernama Allah, yang satu, ahad, yang satu. Itu dia, tuan-tuan. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Wassalatu wassalamu, dan rahmat dan kesejahteraan. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok banyak kitab ulama terdahulu, dan ada juga kitab-kitab yang terkini dimulakan juga dengan as-salatu wassalam. Muqaddimah dia as-salatu wassalam. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal apa pengarang kitab ni dahulukan juga dengan was-salatu wassalam? Pasal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Apa dia kata? Man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat kepada aku di atas siapa yang berselawat ke atasku pada kitab. Yang ni maknanya dia mengarang kitab tu, dia sebut as-salatu wassalam. Tulis saja, tuan-tuan, tulis saja, bukannya susah pun. Disebut as-salatu wassalam dalam pada kitab. Pada kitab, lam tazalil malaikatu, sentiasalah para malaikat itu tastaghfir lahu, minta ampun kepada Allah, itu minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa orang yang tulis as-salatu itu dalam kitab itu, madama ismi fi dhalikal kitab, selama mana ada nama aku dalam kitab tu. Itu dia, tuan-tuan. Itu nak kata hebat. Selagi mana kitab kita tu, buku kita yang kita tulis itu as-salatu ala sayyidina Muhammadin, as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis dalam kitab, tuan-tuan, kita tulis dalam buku ni, tuan-tuan, pengarang kitab ni tulis as-salatu wassalamu. Para malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada pengarang kitab ini selama mana tertulisnya as-salatu wassalam tu di atas buku, atas kitab tu. Itu dia, tuan-tuan. Kalau kita cetak beribu-ribu, tuan-tuan, berapa banyak pahala. Tulis as-salatu wassalam, nak kata hebat, pahala cukup besar tu, tuan-tuan. Sebab itulah juga, tuan-tuan, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Pasal apa didahulukan salawat dan dikemudiankan as-salam? Boleh tak kalau kita dahulukan as-salam dan juga kita kemudiankan as-salat? Boleh. Tapi, tuan-tuan, sebab di sini, sebab apa? Sebab ikut pada ayat Quran, iaitulah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala sebut sallu dulu, ini salawat dulu, alaihi wa sallimu, kemudian salam, wa sallimu taslima. Jadi Allah Ta'ala sebut as-salatu dulu, kemudian baru Allah Ta'ala sebut as-salam. Sebab itulah jadi pengarang kitab ni sebut as-salatu dulu, kemudian baru as-salam, as-salatu was-salam. Dan makruh juga, tuan-tuan, kalau kita menunggalkan tulis as-salatu saja.
hukum dia makruh kalau kita meninggalkan as-salam. Kita kata apa? As-salatu ala sayyidina Muhammad. Kita tak kata as-salatu wassalam. Kita kata as-salatu saja. Hukum dia makruh kalau kita menunggalkan as-salatu. Sebab apa? Sebab warid daripada ayat Quran, dia ambil daripada ayat Quran. Ayat Quran dia tak menunggalkan as-salatu saja, tapi Allah Ta'ala juga sebut salam. Wassallu alaihi wasallim. Salawat dan juga salam. Itu dia tuan-tuan. Baik, jadi apa maksud salawat? Kalau kata salawat ni tuan-tuan, dia ada 3 maksud. Yang pertamanya, kalau dah salawat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bermaksud Allah Ta'ala menurunkan rahmat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kata salawat daripada Allah. Bukannya bila kata Allah Ta'ala bersalawat ke atas Nabi Muhammad macam kita salawat. Ada tuan-tuan. Maksud kata Allah Ta'ala salawat, maksudnya rahmat. Jadi Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan, kalaulah selawat itu daripada para malaikat, ulama mentafsirkan bahawa kalaulah selawat itu daripada para malaikat, maka yang tu dinamakan dengan al-istighfar. Maknanya para malaikat minta ampun, tolong minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Untuk orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan, kalaulah selawat itu daripada apa? Selawat itu daripada manusia dan juga daripada makhluk-makhluk yang lain, tak kira lah jin ke tuan-tuan, tak kira lah daripada makhluk-makhluk yang lain, kayu ke batu ke apa ke tuan-tuan, maka selawat itu dikira sebagai ad-du'a. Itu dia, dikira sebagai doa. Apa maksudnya? Kalaulah kita selawat, maksudnya kita mohon, kita berdoa semoga Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kata selawat. Jadi selawat ni 3. Kalau daripada Allah itu dinamakan dengan rahmat, kalau daripada malaikat dinamakan istighfar, kalau daripada makhluk-makhluk yang lain dinamakan dengan ad-du'a. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, assalamu dan kesejahteraan, wassalamu dan kesejahteraan. Apa maksud kesejahteraan ni tuan-tuan? Assalam, ada setengah pendapat ulama mengatakan assalam itu bermaksud aman. Assalam itu bermaksud aman. Aman daripada sebarang ketakutan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, Nabi itu maksum. Nabi itu tidak pernah takut kepada sesiapa pun. Melainkan yang Nabi takut iaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi paling takut sekali. Mailah Dajjal ke, mailah syaitan sak mana sekalipun tuan-tuan, Nabi SAW tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar sekali-kali, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, ada setengah pendapat mengatakan assalam itu assalam itu apa dia? Iaitulah at-tahiyyah, tahiyyatul uzma. Apa maksud dia? Maksudnya iaitulah penghormatan yang agung. Itu dia, satu penghormatan yang sangat besar, yang sangat agung, assalam tu. Sebab itulah kita sebut as-salatu wassalam. Sebagai apa? Sebagai satu penghormatan yang sangat agung. Sebab apa? Sebab penghormatan itu ditujukan kepada a'zamul makhluqat. Sebab ditujukan kepada seagung-agung makhluk,
semulia-mulia makhluk, iaitu siapa? Iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan, itu maksud kata assalam. Itulah tuan-tuan, kita mengaji kitab ni tuan-tuan, kita bagilah hurai satu-satu. Kita kena cerita as-salatu tu apa dia, wassalamu tu apa dia. Selalunya kita doa baca as-salatu wassalamu ala rasulillah. Kita tak tahu salawat tu macam mana, kita tak tahu salam tu macam mana. Itu dia. Kemudian ala sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina maksud dia penghulu kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni bila kita nak memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seeloknya kita mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak memuliakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah kata bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi ni tak, orang kata apa, tak ada orang panggil dia Sayyidina Muhammad. Sedangkan dalam kita apa, semayang pun kita duk kata Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia. Sebab apa? Sebab bila kata penghulu kita ni tuan-tuan, maksudnya dah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pimpinan, pemimpin segala umat manusia. Tak salah untuk kita katakan Sayyidina. Sebab itulah tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana berkhutbah, Sayyidina Umar bila sebut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkata Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kemudian bila nak kemudian bila turun saja daripada mimbar, kemudian para sahabat pun bertanya, pasal apa engkau gelarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan Sayyidina? Sebab apa orang kata Sayyidina? Kemudian Sayyidina Umar kata, kerana aku nak memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bila dengar perkataan macam tu, maka mereka pun diam, tak kata apa. Maksudnya kata boleh. Bukannya benda itu perkara yang tak dibolehkan. Ada setengah puak-puak yang tak berapa nak kenal dia kata tak boleh. Tak boleh. Kemudian mai pula ada pula dia bawa keluar hadis, la tusayyiduni fi shalah, jangan engkau mengatakan sayyid kepada aku dalam sembahyang. Tu macam mana pula tuan-tuan? Macam mana pula kalau kata ada hadis Nabi yang menyebutkan la tusayyiduni fi shalah, jangan engkau mensayyidkan aku dalam solat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita mengaji dalam ilmu hadis ni tuan-tuan, la tusayyiduni fi shalah itu merupakan hadis yang maudhu'. Apa dia hadis yang maudhu'? Hadis palsu. Itu dia. Sebab itulah kita ni awam dengar bunyi Arab sikit ya hadis langsung lah. Itu dia. Bunyi Arab sikit, padahal kita tak tahu dia kata pun. Bunyi Arab sikit, dia kira ni hadis Nabi ni. Padahal yang tu tuan-tuan merupakan hadis yang maudhu', hadis palsu. Kalau ada yang kata, yang ada orang kata la tusayyiduni fi shalah, tu bohong lah tu. Tidak ada tuan-tuan, tak ada pun Nabi mengatakan la tusayyiduni fi shalah. Jadi boleh kalau kita nak katakan Sayyidina Muhammad, tak jadi masalah. Kemudian tuan-tuan, ba'athahu Allah Ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi, yang melantik akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni yang melantik akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, Nabi tu dilantik menjadi Nabi itu siapa yang lantik? Allah Ta'ala yang lantik. Bukan tak ada siapa. Bukannya saja-saja lantik diri sendiri. Tu macam lo ni ajaran sesat ni macam-macam lah. Nabi Melayu lah, Rasul Melayu lah tuan-tuan. Padahal tu semua tu mereka lantik sendiri ya tuan-tuan. Tak setan yang tolong lantik. Tu yang jadi macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Nabi akhir zaman yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah siapa? Iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan Nabi? Apa maksud Nabi ini tuan-tuan? Nabi ini tuan-tuan asal daripada perkataan naba. Apa maksud naba? Berita. Jadi Nabi ini apa maksud dia? Nabi ini pembawa berita, pembawa risalah, pembawa berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas apa? Ke atas umat baginda. Itu dia. Tu kita panggil Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni apa dia? Pembawa berita. Kemudian tuan-tuan, dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Bila kata jadi nabinya tuan-tuan, kalau kita tengok start daripada kejadian Nabi Adam alaihi salam hinggalah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bilangan para nabi itu ialah berapa? 124,000 orang. Itu dia. Kata para ulama, bilangan para nabi itu ada 124,000 orang. Ada setengah ulama yang tambah 100,000 lagi jadi 224,000 orang. Itu dia. Tapi nak menunjukkan kata bilangan para nabi itu ramai yang jadi nabi. Tapi tak semua nabi itu jadi rasul. Itu dia. Tak semua nabi itu jadi rasul. Sebab itu kalau tengok di antara semua nabi 124,000 orang tu tuan-tuan, Allah Ta'ala lantik pula jadi rasul. Iaitu berapa orang? Iaitulah ada setengah pendapat ulama mengatakan 313 orang. Ada setengah pendapat ulama lagi mengatakan 314 orang. Ada setengah pendapat lagi mengatakan 315 orang. Tapi pada pendapat yang paling kuat sekali tuan-tuan, iaitulah yang mengatakan bilangan rasul itu 313 orang. Tidak 313 orang yang kata rasul. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi kita habis sikit lah tentang muqaddimah hak tamah ni. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi izharil haqqi wa a'la dinihi, dan ke atas keluarganya. Wa ala alihi, dan ke atas keluarganya. Apa maksud kata keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan? Adakah hanya sekadar adik-beradik baginda saja? Tak. Sebab itulah ulama membahagikan wa ala alihi, dan ke atas keluarganya itu terbahagi kepada 3 perkara. Itu dia. Tuan ingat doa ni tuan-tuan, ni saya bang dah awal efek sudah ni noh. Tak apa, insya-Allah. Kemudian apa dia yang pertama yang kata keluarga Nabi? Dia ada 3 maqam keluarga Nabi ni tuan-tuan. Iaitu maqam yang pertama, iaitu yang panggil maqam doa. Bila kita berdoa tuan-tuan, bila kita berdoa kemudian kita sebut wa ala alihi, dan ke atas keluarga baginda. Bila kata keluarga baginda di situ tuan-tuan, iaitu siapa dia? Iaitulah kullu mukminin walau asim. Tiap-tiap orang yang beriman, walaupun orang yang beriman itu mengerjakan maksiat, maka termasuk itu pada maqam doa. Kalau kita berdoa kemudian kita sebut wassalatu wassalam, kemudian kita sebut wa ala alihi, dan atas keluarga baginda, maka sebut keluarga baginda tu siapa dia? Iaitulah kullu mukminin walau asin. Tiap-tiap orang yang beriman walaupun orang tu mengerjakan maksiat.
Jadi kita ni semua ni tuan-tuan termasuk di kalangan wa ala alihi. Pada maqam apa? Pada maqam doa. Kemudian tuan-tuan, pada maqam yang kedua iaitulah maqam madah. Apa dia maqam madah? Iaitu maqam puji. Kalaulah kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita memuji keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila kita puji pada keluarga baginda tu, jadi maka keluarga baginda tu termasuk siapa? Iaitulah kullu mu'minin taqiyyin. Tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Walau asin, kalau orang yang beriman, walau orang yang buat maksiat tak termasuk. Itu pada maqam puji. Itu dia, itu pada maqam puji. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga iaitulah maqam apa? Yang ketiga maqam zakat. Bila kata maqam zakat ni tuan-tuan, hanyalah tertentu kepada siapa? Iaitulah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Itu kata keluarga baginda. Bila kata alihi, keluarga baginda tu, kalau pada maqam zakat, iaitulah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tu baru kata keluarga. Betul. Kalau kata maqam doa, tiap-tiap orang yang beriman, walaupun orang tu berbuat maksiat. Kalau kata maqam puji, kalau kata keluarga baginda tu siapa dia? Iaitulah kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga maqam zakat, iaitulah siapa dia? Iaitulah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, wa ashabihi, dan dan juga sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan diasingkan di antara alihi wa ashabihi? Pasal apa diasingkan? Sepatutnya bila kita kata alihi tu tuan-tuan, dan ke atas keluarga dia, kalau kata maqam puji tu, maka termasuk sekali dengan para sahabat lah. Tapi pasal apa wa ashabihi diasingkan daripada wa alihi wa ala alihi wa ashabihi, di atas keluarga baginda dan para sahabat baginda? Sebab apa? Sebab apa diasingkan? Kalau kita tengok dalam kitab menyebut tuan-tuan, limazidil ihtimam, diasingkan di antara alihi dan juga wa ashabihi itu sebab apa? Limazidil ihtimam. Apa maksud limazidil ihtimam? Nak menunjukkan kata kepentingan yang sangat lebih kepada para sahabat. Pentingnya para sahabat ni berbanding dengan umat-umat yang lain, berbanding dengan umat-umat Nabi SAW yang lain. Paling penting sekali para sahabat baginda. Itu dia. Di antara sebaik-baik umat sebenarnya itulah para sahabat baginda, yang mana berjuang dengan baginda habis-habisan dalam nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berjasa pada agama Islam itu sendiri, nak menyebarkan agama Islam itu sendiri. Sebab itulah diasingkan wa ala alihi wa ashabihi. Dan siapa di kalangan para sahabat ni tuan-tuan? Yang kata sahabat tu apa dia? Man ijtama'a bi nabiyyina, iaitulah mereka yang bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan mereka itu beriman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi nabi dan juga rasul. Itu dia. Itu dia. Itu yang kata sahabat. Tapi ada juga yang tak jadi sahabat walaupun hidup pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab di antara syarat menjadi sahabat itu juga iaitu apa? Mata 'alal Islam, matinya sahabat itu dalam hal keadaan itu dia itu Islam. Kalaulah dia asal Islam, asal dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba dia murtad. Bila kata dia murtad tuan-tuan, maka dia itu tak diiktiraf sebagai sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, kemudian dia mati, yang tu baru dikira sebagai sahabat balik.
sahabat baginda. Sebab di antara syarat yang kata jadi sahabat baginda itu, iaitulah mata alal Islam. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi, yang bersungguh-sungguh mereka itu, siapa dia? Iaitulah para sahabat ni, yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar. Apa dia yang menzahirkan yang sebenar? Iaitulah nak menzahirkan tentang agama Islam itu sendiri. Apa yang sebenar? Islam yang sebenar. Tidak ada benda lain yang sebenar melainkan ialah apa? Melainkan agama Islam. Agama Islam lah yang paling sebenar sekali. Tak ada benda lain, tak ada agama lain yang lebih benar daripada agama Islam. Dan dalam Islam tu sendiri, ulama pecah pula. La taftariqanna ummati ala 73 firqah. Akan berpecahnya umat aku ini pada 70 apa? Pada 73 puak. Satunya dalam syurga, lain semua masuk dalam api neraka. Kemudian sahabat tanya, manhum, siapa dia tu wahai Rasulullah? Qala al-jamaah, iaitulah mereka yang mengikut aku dan ikut sunnah aku dan juga para sahabat aku. Itu dia tuan-tuan. Satu saja, walaupun duduk dalam Islam lah, duduk dalam agama Islam, akan berpecah pula 73 puak pula. Itu dia. Kita ni tak tahu tuan-tuan, memang kita ni Islam, kita ni duduk puak mana? Duduk dalam 72 puak tu ke, atau duduk pada satu puak hak masuk syurga tu? Kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu? Dengan jalan kita menuntut ilmu. Kita cari ilmu, kita mengaji sesungguh, kita mengaji betul akidah ahli sunnah wal jamaah, baru kita tahu kita ni duduk pada kumpulan yang mana. Kemudian mereka mempertikaikan, adakah 73 puak ni sedangkan umat Islam ni ramai. Kalau tengok di Malaysia saja, hak berpahaman macam-macam pahaman ni ada berapa ratus puak, nak banding dalam hadis Nabi ni kata tu ada 73 puak saja. Tu tak kira ke Arab Saudi lagi, tak kira belah Iraq lagi, Iran lagi, belah Jepun lagi, mana-mana lagi tuan-tuan, belah Mesir lagi. Itu takkan sampai 73 puak saja. Sebab itulah kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, memang puak-puak Islam ni, lah ni sampai zaman lah ni, kuih lama kuih banyak, kuih lama kuih berkembang, kuih berpecah. Tapi asal pecahan yang banyak ni semua main daripada mana? Main daripada 73 ni. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, yang kata 73 puak tu ialah puak yang asal, puak yang asal dia. Kemudian puak ni pecah sampai 3 cabang pula, puak ni pecah 3 cabang. Jadi kuih lama kuih banyak, kuih lama kuih banyak. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita ni tak tahu tuan-tuan, beratus-ratus puak, kita tak tahu kita ni duduk puak mana, duduk dalam kumpulan yang mana. Adakah kita ni betul ke duduk dalam kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tak? Sebab itulah tuan-tuan, senanglah tuan-tuan kalau kita nak tahu kita ni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tuan-tuan. Tengok benda yang mudah. Cuba tuan-tuan tengok dalam iklan TV ke dan sebagainya, iklan yang produk-produk hak mana boleh menyihatkan. Kawan tu asal lesu tu bila makan tu cergah boleh lari ikut track tu pula tuan-tuan. Kemudian dia kata apa pula? Dengan benda ni lah saya jadi kuat dan sihat. Itu dia. Itu dah jadi pahaman apa tu tuan-tuan? Pahaman apa? Pahaman qadariyah tu. Sebab apa? Sebab tidak sandarkan segala kekuatan itu semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sandarkan kepada apa? Kepada minuman hak dia minum tu. Itu dah jadi, bukan jadi ahli sunnah dah. Itu dia. Ataupun dia sekadar hanya apa? Tak mau ikhtiar langsung. Setakat tak apalah aku duduk terlantak ni, baiklah aku berdoa kepada Allah, aku ada Allah saja.
Makan ubat apa, ikhtiar untuk nak sembuh tak ada langsung. Yang tu tak jadi ahli sunnah dah. Yang tu jadi apa? Yang tu dia jadi Jabariyah, jadi Jabariyah pula. Puak Jabariyah pula. Tu dia. Itulah kita tuan-tuan, bila kita tak ngaji dan kita tak beramal, kita tak tahu kita ni duk puak mana, duk kumpulan mana, tu cukup bahaya tu tuan-tuan. Cukup bahaya. Jadi kita mau pada Islam yang sebenar, pada agama yang sebenar tu yang kita kehendaki. Kemudian menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya, nak meninggikan agama Islam. Kita ni tak ada agama lain yang paling tinggi melainkan ialah agama Islam. Itu dia. Bila kita nak meninggikan agama Islam, mau tak mau dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan segala ajaran Islam. Baru kata meninggikan agama Islam. Ni setakat meninggikan agama di masjid saja. Main luar habis macam berubah. Tak mau. Bila kata meninggikan agama Islam ni dari sudut pelbagai aspek. Itu dia. Pelbagai aspek, pelbagai sudut, semuanya berkaitan dengan agama Islam, semuanya mengamalkan ajaran Islam lah. Itu baru kata nak meninggikan agama Islam. Kemudian tuan-tuan, kemudian kata wabahdu, adapun kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak berhenti tuan-tuan. Kalau kita sambung, kalau ada orang panggil saya pergi masjid ni, kita sambung lah. Kalau tak ada, pakai orang tinggal tu pun lah. Jadi tuan-tuan, jadi saya rasa setakat dulu minta kita fahamlah segala apa yang kita belajar. Moga pada malam ni kita beroleh manfaat daripada ilmu yang disampaikan dan kita mengamalkan segala apa yang kita dapat pada malam ni, insya-Allah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.